Ketere Perpandaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihi masir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-Mukhtaril amin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ya karim ya halim. Engkaulah Tuhan yang mutlak, yang menguasai seluruh alam. Tiada permulaan dan tiada pengakhiran, yang memberi rezeki yang tiada bandingan, yang memberi nikmat yang tiada terhitung bilangan. Tuhan yang menciptakan manusia pelbagai rupa dan bangsa. Tuhan yang menjadikan manusia pelbagai petuturan dan bahasa. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Sesungguhnya perjalanan hidup kami di dunia hari ini amat-amat memerlukan petunjuk dan hidayah daripadamu, agar dapat kami dipimpin mengharungi halangan dan juga rintangan, agar kami dapat laluinya dengan penuh rasa ketakwaan dan keredaan, agar kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar bersyukur dan beriman, agar kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar akul yang membuat ketaatan. Dan kami di sini pada hari ini berhimpun dengan penuh rasa tawadhu' dan rendah diri, dengan penuh rasa kehambaan dan ketaatan, merafakkan pujian dengan penuh rasa kesyukuran kepada-Mu ya Allah, agar majlis perasmian Pasar Saidina Ali, majlis daerah Ketere Perpandaran Islam pada hari yang berbahagia ini dapat berjalan dengan penuh keharmonian, tanpa gangguan dan tanpa halangan, dan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan izin-Mu ya Allah. Kesyukuran dilafazkan kepada-Mu ya Tuhan, agar majlis ini berterusan di bawah peliharaan dan naungan-Mu. Semoga usaha-usaha murni kami ini dinilai sebagai amal yang soleh di sisi-Mu, agar ia memberi manfaat kepada seluruh warga daerah ini khasnya, dan kepada seluruh warga Kelantan dan Malaysia yang tercinta ini, amin. Kerana di negeri ini yang tercinta inilah tempat tanah tumpahnya darah kami, maka di sinilah keharmonian dan keamanan yang ingin kami kecapi, agar dapat kami menyebarkan dakwah dan syariat-Mu, menjunjung segala amanah memakmurkan bumi-Mu ini, dan dapat menyemarakkan lagi sosioekonomi yang dapat dinikmati sekalian rakyat negeri ini. Dan rahmatilah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang benar-benar sujud dan benar-benar bersyukur. Ya Ghaffar, Ya Qahar, anugerahkanlah kebaikan kepada sekalian kami, sebagaimana kebaikan yang dipohon oleh junjungan besar Rasulullah SAW. Sisihkanlah keburukan daripada sekalian kami, sebagaimana keburukan yang pernah dipohon dijauhkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amala yuqarribuna ila hubbik, wa nashkuruka ala jami'in ni'ami wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikanlah diri kami dan hati kami terhindar dari segala keburukan yang menjauhkan kami daripada mendekati-Mu. Kekankanlah kami berada di dunia-Mu ini dalam suasana keamanan dan keharmonian. Kembalikanlah kami suatu hari nanti menghadap-Mu dengan segala kebaikan yang dihimpun, dan kembalikanlah kami menghadap-Mu suatu hari nanti dengan segala keburukan yang diampun. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur ghafur. Wa sallallahu ala sayyidi khalqillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, المصباح في زجاجة الزجاجة
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم
يكد يراها ومن لم يجعل الله فما له من نور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Menteri Besar Kelantan Darul Naim, yang berhormat Datuk Haji Taqiyuddin bin Haji Hassan, Fungsi Jabatan Kuasa Kerja Tempatan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Kelantan, yang berhormat Tuan Haji Azami bin Muhammad Nur Adun Kaduk, yang berhormat Tuan Haji Wan Ismail Wan Yusuf Adun Melur, Al-Fadhil Ustaz Nik Mahdi Nik Mahmud Penyelia Dun Kod Lanas, ahli-ahli majlis daerah Ketarikh Pembenaran Islam, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, dis-dis jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita bersama-sama di majlis perasmian pasal Saidina Ali Kod Lanas pada hari yang permai ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Menteri Besar Kelantan, kerana sudi melampahkan masa untuk bersama kita dan bersetuju untuk merasmikan pasal Saidina Ali pada hari ini. Yang berhormat Datuk-datuk dan tuan-tuan sekalian, bangunan pasal Saidina Ali merupakan sebahagian daripada kompleks perniagaan yang baru bagi menggantikan pasal lama Kod Lanas yang sedia ada dan berupaya untuk menyediakan ruang niaga yang lebih luas di samping menawarkan persekitaran jual beli yang lebih selesa serta dengan kemudahan-kemudahan awam seperti tempat letak kereta yang lebih banyak kepada pengunjung-pengunjung dan kemudahan-kemudahan lain seperti taman permainan kanak-kanak, surau dan tandas awam. Ianya dibangunkan di atas tanah berkeluasan 1.09 hektar, merupakan projek usaha sama antara Majlis Daerah Ketarikh Pembenaran Islam dengan pemilik tanah iaitu Tuan Hali Hom Sdn Berhad. Pembinaan pasar ini mencirikan reka bentuk tradisional Kelantan yang berbentuk perahu yang mempunyai keluasan lantai 24,180 kaki persegi. Ianya mempunyai komponen bangunan pasar dengan 147 lot gerai dan juga rumah kedai di sekeliling pasar ini sebanyak 108 buah. Gelaran pasal Saidina Ali dinamakan selaras dengan peristiharan Majlis Daerah Ketarikh Pembenaran Islam yang mana setiap aktiviti dan pembangunan adalah berkonsepkan identiti Islam. Pasal Saidina Ali dibina dengan kos sebanyak 2.3 juta tanpa pinjaman daripada institusi kewangan dan telah beroperasi pada bulan Ramadan tahun 2011 tahun lalu, yang mana kebanyakan peniaganya adalah terdiri dari peniaga-peniaga pasar lama dan penduduk tempatan. Yang berhormat Datuk dan tuan-tuan sekalian, sebagai pihak berkuasa tempatan adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap PBT menyediakan kemudahan-kemudahan kepada penduduk sekitar seperti taman-taman permainan, pondok menunggu bas, tandas awam dan projek sosioekonomi serta penyediaan pasar awam, tapak pasar bagi pasar pagi dan pasar malam. Oleh yang demikian, Majlis Daerah Ketarikh telah mengambil tindakan sewajarnya dengan menyediakan kemudahan-kemudahan asas yang perlu disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk, tuan-tuan sekalian, terdapat 6 pasar awam yang telah disediakan dalam Majlis Daerah Ketarikh ini, iaitu Pasar Mulung, Pasar Dewan Beta, Pasar Peringat, Pasar Melo,
Dan juga hari ini kita berada di Pasar Saidina Ali Kut Lanaz. Dan satu lagi ialah Pasar Ketereh. Diharapkan adanya pasar sebegini ianya dapat mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi di kawasan setempat selain bertindak sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi di kawasan yang berhampiran dengannya. Pak Majlis juga mempunyai perancangan untuk menukar nama-nama pasar tersebut mengikut identiti Islam sebagaimana Pasar Saidina Ali. Dengan penjenamaan semula pasar-pasar tersebut diharap ianya dapat menaikkan lagi imej pasar, seterusnya mencerminkan tak berkuasa tempatan iaitu Majlis Daerah Ketereh mentadbir dan mengurus kawasan berkonsepkan pembandaran Islam selaras dengan perisytiharan Majlis Daerah Ketereh Pembandaran Islam yang telah dilancarkan pada 2010. Yang berhormat Datuk dan tuan-tuan sekalian, di samping penyediaan kemudahan pasar kepada penduduk Majlis Daerah juga menjalankan beberapa projek usaha sama bagi mengukuhkan lagi keadaan ekonomi majlis. Di antara projek-projek yang dicadangkan ialah pembangunan Pasar Kaduk, projek pembangunan perumahan kawasan Mahang West dan pembangunan kawasan industri kecil di kawasan Ketereh. Kita sedia maklum bahawa pihak berkuasa tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga dalam pentadbiran sesebuah negara serta merupakan barisan hadapan yang paling dekat dengan rakyat dan mempunyai peranan yang penting dalam membantu sesebuah kerajaan mencapai dasar dan program yang telah direncanakan di peringkat tempatan. Bagi memastikan ianya berjalan sebagaimana yang dirancang serta mengekalkan momentum perkhidmatan di tahap yang terbaik, Majlis Daerah Ketereh Pembandaran Islam telah menubuhkan satu jawatankuasa penduduk di setiap kawasan yang dikenal pasti. 24 jawatankuasa penduduk telah ditubuhkan yang mana setiap jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh setiap ahli Majlis Daerah Ketereh Pembandaran Islam. Diharapkan dengan adanya jawatankuasa tersebut ianya dapat meningkatkan lagi keupayaan Majlis Daerah Ketereh Pembandaran Islam dalam melaksanakan fungsi sebenar menubuhkan jawatankuasa penubuhan pihak berkuasa tempatan yang mana ianya dapat diterjemahkan dalam bentuk perkhidmatan yang cekap maupun dalam bentuk pembangunan yang lestari. Di samping majlis perasmian pada pagi ini, beberapa acara sampingan telah diatur untuk memeriahkan lagi sambutan. Di antaranya ialah pameran kereta klasik, pertandingan ayam serama, pertandingan dikir barat dan juga persembahan bunga api pada 14 bulan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Pelancongan dan Kebudayaan yang telah menyalurkan peruntukan bagi menjayakan majlis ini, yang mana setiap program yang kami aturkan diselaraskan dengan sambutan Tahun Melawat Kelantan 2012. Yang Amat Berhormat Datuk dan Yang Berhormat dan tuan-tuan sekalian, akhir kata sekali lagi saya selaku Yang di-Pertua dan juga pengurusi induk Jawatankuasa Perasmian Pasar Saidina Ali pada hari ini merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Menteri Besar Kelantan kerana sudi meresmikan Pasar Saidina Ali pada hari ini. Tidak lupa juga kepada Datuk-datuk Yang Berhormat, ketua-ketua jabatan, agensi-agensi yang mengambil bahagian dalam pameran pada hari ini, yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan daripada kami sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan kita terima kasih kepada Yang Maha Besar Tuan Haji Adnan bin Husin yang di-Pertua Majlis Daerah Ketereh Pembandaran Islam di atas ucapan ala-aluan yang sebentar tadi. Hadirin yang dihormat sekalian, berikutnya ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Takiuddin Haji Hasan, pengurusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Kebudayaan dan Pelancongan Negeri Kelantan untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya firman Allah dalam Al-Quran, dan Allah telah menghalalkan segala kegiatan jual beli dan mengharamkan segala kegiatan riba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya marilah sama-sama pada tengah hari ini kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas Rasul junjungan sekalian para sahabat dan juga mereka yang berada di dalam saf kepimpinannya. Terlebih dahulu saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan dan mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Tuanku Datuk Betara Setia Menteri Besar Negeri Kelantan ke majlis perasmian Pasar Saidina Ali yang terletak di Pekan Kok Lanaz ini. Yang Amat Berusaha Tuan Yang di-Pertua Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam, rakan-rakan saya, ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Melor dan Yang Berhormat Kadok serta penyelia DUN Kok Lanaz, Yang Amat Berusaha Yang di-Pertua Majlis Daerah Tanah Merah yang hadir pada hari ini, yang bahagia Ketua WIP dan ahli-ahli Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam, pegawai-pegawai kerajaan, pimpinan-pimpinan masyarakat, para peniaga, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berusaha Yang di-Pertua Majlis Daerah Ketereh, seluruh ahli-ahli majlis dan umumnya warga di kawasan Ketereh ini, kerana telah pada hari ini mendapat sebuah lagi pasar yang baru, pasar yang ke-6 di dalam Majlis Daerah Ketereh ini, yang dinamakan dengan nama Pasar Saidina Ali, bagi menggantikan pasar lama di Pekan Kok Lanaz. Dan saya yakin dan percaya pemilihan nama Saidina Ali, iaitu seorang pemimpin Islam, seorang khalifah yang bijaksana dan berwawasan jauh, menzahirkan hasrat dan cita-cita Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam untuk melihat pasar Saidina Ali ini dan juga semua perancangan pembangunannya mempunyai hala tuju yang insya-Allah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pasar merupakan satu komponen, malahan komponen yang cukup penting dalam satu-satu bandar maupun satu-satu perbandaran itu. Oleh sebab itu, pembinaan pasar di dalam sesebuah bandar ataupun majlis daerah itu menunjukkan satu kejayaan dan juga satu keutamaan yang telah diberikan oleh semua pemimpin di bawah Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam ini terutamanya. Sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi, Pasar Saidina Ali ini telah dibina di atas tanah seluas 1.09 ekar yang mempunyai keluasan lantainya 24,180 kaki persegi. Dan ianya merupakan satu projek usaha-sama di antara Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam dengan syarikat swasta iaitu Haji Ali Homes Sdn Bhd dengan kos pembinaan 2.3 juta ringgit. Sesungguhnya projek usaha-sama seumpama ini adalah merupakan polisi kerajaan negeri yang menggalakkan usaha-sama dan juga kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan kita dengan pihak-pihak swasta yang memberikan keuntungan kepada semua pihak, sama ada majlis perbandaran, kepada syarikat swasta itu sendiri maupun rakyat jelata. Saya selaku Exco Kerajaan Tempatan yang bertanggungjawab kepada pihak berkuasa tempatan amat yakin pembinaan Pasar Saidina Ali di
Pekan Kot Lanaz ini yang mempunyai 147 gerai, iaitu gerai makanan, pasar kering dan juga pasar basah, merupakan satu nikmat kepada penduduk-penduduk di Ketereh ini umumnya dan juga di kawasan pasar ini khususnya, yang insya-Allah akan digunakan secara maksimalnya oleh rakyat jelata untuk kepentingan bersama. Lebih-lebih lagi, Pasar Saidina Ali sebagaimana disebutkan tadi mempunyai ciri dan reka bentuk tradisional Kelantan yang unik dan menarik, iaitu dalam bentuk perahu ini. Ianya saya yakin bakal menjadi satu lagi monumen baru ataupun satu mercu tanda baru kepada Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam umumnya dan Pekan Kot Lanaz khususnya yang kita dapat lihat semakin pesat membangun ini. Selaku Esko Pelancongan juga saya yakin dengan adanya Pasar Saidina Ali yang mempunyai ciri dan pasar Islamik ini, tidak mustahil Pekan Kot Lanaz dan juga Pasar Saidina Ali ini akan turut menjadi satu lagi daya tarikan pelancong-pelancong luar yang datang ke Kelantan ini, dengan satu syarat, iaitu pasar ini mestilah mempunyai satu daya tarikan yang tersendiri yang boleh dipikirkan bersama oleh tuan-tuan ahli-ahli majlis dan juga Majlis Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam ini. Harapan saya ianya bukan saja akan menjadi satu mercu tanda yang ikonik, tetapi ia juga haruslah dilihat sebagai bukti bahawa pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan di bawah kerajaan negeri ini sentiasa menitik beratkan kepada aspek pembangunan, lebih-lebih lagi yang melibatkan kemudahan dan juga keselesaan rakyat jelata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun pasar-pasar terletak di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri tidak sekali-kali melupakan segala perancangan untuk membantu pihak berkuasa tempatan bagi menaik taraf dan juga menceriakan pasar-pasar yang ada di seluruh negeri Kelantan ini. Melalui bajet tahun 2012, kerajaan negeri di bawah Kod 02304 pasar dan juga gerai memperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit, yang mana peruntukan ini akan digunakan untuk membantu pasar-pasar di dalam negeri kita ini, terutamanya di dalam kawasan majlis daerah seluruh negeri Kelantan, untuk dibaik pulih, diceriakan dan diberikan wajah baru dan sebagainya. Dan sekarang ini alhamdulillah kita melihat setiap tahun ada saja pasar-pasar baru yang dibina maupun pasar-pasar yang diberikan wajah baru. Antara pasar baru yang baru diselesaikan dengan bantuan kerajaan negeri ialah Pasar Batang Merbau di bawah Majlis Daerah Tanah Merah, Tuan Haji Zamri yang ketuanya ada di sini. Selain daripada itu, untuk hubungan pasar dan gerai ini juga, dalam bajet tahun 2012 kita memperuntukkan untuk membina ataupun menyediakan longkang dan parit di kawasan pasar ini sebanyak 1 juta ringgit, yang juga memberikan faedah yang cukup besar kepada pasar-pasar yang berada dalam negeri kita. Seterusnya, harapan saya selaku Esko Kerajaan Tempatan yang bertanggungjawab kepada Pasar Saidina Ali dan juga pasar-pasar lain ini, kepada para peniaga dan orang awam, pertamanya kita mengharapkan supaya apabila kita membina pasar yang indah dan permai ini, perkara utama yang perlu dipastikan ialah masalah kebersihan dan juga keceriaan yang perlu kita kekalkan daripada awal lagi. Kerana jangan nanti apabila ianya telah meningkat usianya, pasar ini menjadi semakin tidak ceria dan menjadi tempat yang tidak selesa bagi semua orang. Yang keduanya, apabila kita membina pasar, jadikanlah pasar kita ini sebuah pasar yang Islamik, yang mesra dan berkebajikan,
dengan sikap peniaga yang pemurah dan pelanggan yang bertimbang rasa. Dan yang ketiganya, dengan adanya pasar ini juga, janganlah kita lupakan untuk merancang kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat kepada masyarakat, terutamanya majlis-majlis ilmu yang boleh diadakan oleh kita pada hari-hari cuti, terutamanya hari Jumaat. Itulah harapan saya selaku Exco Kerajaan Tempatan kepada semua pimpinan di peringkat pihak berkuasa tempatan, maupun seruan kepada orang ramai, adik kakak, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat mewujudkan satu suasana persekitaran semua infrastruktur kita termasuk pasar ini dalam keadaan cukup baik, menyelesaikan dan memberi manfaat sepanjang masa kepada semua golongan masyarakat kita. Itulah ucapan yang dapat saya sampaikan dalam majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Tara Setia, Menteri Besar sekejap nanti, dan juga akan memberikan amanat-amanat kepada kita semua. Mudah-mudahan program ini atau majlis ini akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang hormat Dato' Haji Teddy bin Hasan, Pengurusi dan Kuasa Kerajaan Tempatan Kebudayaan dan Pelancongan Negeri Kelantan di atas ucapannya sebentar tadi. Dan selanjutnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tibalah masa yang kita nanti-nantikan, kemuncak kepada acara majlis perasmian Fasakh Saidina Ali Korlanas pada suasana yang penuh berbahagia ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Tara Setia, Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Nimat, Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Ma'in, untuk menyampaikan ucapan perasmiannya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal awsal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dhikrillah wa iqamus salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 37. Dia bermaksud di atas dunia ini ada banyak rumah, ada banyak bangunan. Di antara bangunan itu adalah bangunan yang Allah izinkan supaya disebut-sebut, diagung-agungkan namanya. Di sana bertasbihlah baik pagi, baik petang, orang-orang rijal, tokoh-tokoh, orang yang tidak melalaikan mereka daripada ingat Allah walaupun mereka berjual beli, dan tak lalai daripada menegakkan sembahyang, memberi zakat, kerana mereka bimbang gerun satu hari nanti akan mata manusia akan terbeliak, hati buruk manusia akan sobat. Begitu pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih seluruh pengurusi majlis yang berhormat Datuk Pengurusi Jabatan Kuasa Kerajaan Tempatan Pelancongan dan Kebudayaan Kelantan, yang berusaha di-Persatuan Majlis Daerah Kelantan, adik-adik yang berhormat, ketua-ketua jabatan, berhenti hormat, hadirin rahmati sekalian. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sama-sama kita dapat hadir hari ini, kerana dalam usaha kita mengadakan majlis peresmian Kompleks Pasar Saidina Ali pada pagi ini. Saya melakukan ucapan terima kasih kepada sekalian pihak, khususnya pihak Majlis Daerah Parlimen Islam yang telah menjadikan majlis agama ini. Sekali lagi, dengan peresmian kompleks ini menjadi satu lagi bukti kecanaan kerajaan negeri terhadap keperluan pembangunan rakyat, dan sekaligus menidakkan, menafikan tomahan banyak pihak yang sering meletakkan label negatif pada Kelantan yang dikaitkan dengan kemunduran, pengangguran dan sebagainya. Tidak lupa saya ucap terima kasih atas jemputan pada saya untuk hadir. Para hadirin sekalian, mula-mula sekali ialah
ayat yang saya baca tadi, ayat yang sama dibaca oleh Al-Fadhil Qari sekejap tadi, yang menyebut bahawa atas dunia ini banyak rumah, banyak pembangunnya. Kita sendiri ada rumah, kita panggil rumah. Kereta kita ada rumah juga, kita panggil situ. Lembu kubah kita ada rumah juga, kita panggil kandang. Allah juga ada rumah, disuruh kita buat. Nak buat nama balisal kau, nak buat nama musalla kau, nak buat nama masjid kau, semua kita buat dengan titik beliau kita, dengan harta benda kita, dengan akal fikir kita untuk buat tempat beripu hamba Allah. Allah tak perlu ada rumah, tapi dia perlu ada tempat untuk hamba dia berimpun, bagi membolehkan hamba-hamba dia ini tumpu pada perhatian pada dia. Lebih lagi hari Jumaat. Hari Jumaat wajib atas Islam. Melayu Muslim, Cina Muslim, India Muslim, Inggeris Muslim pergi ke rumah dia. Satu daripada tugas hari Jumaat ialah kita diberi ucapan, diberi khutbah logan tertentu disebut ittaqullah. Hari Jumaat raja pergi masjid, rakyat pergi masjid, kawan kerajaan pergi masjid, orang politik pergi masjid, pak tani pergi masjid, peniaga pergi masjid. Segala manusia di muka dunia diwajib sekali seminggu pergi dengan ucapan daripada khatib. Waktu kita duduk atas masjid, kita disebut nak makmum. Tak kira raja, tak kira rakyat, tak kira peniaga, tak kira siapa pun, kita disebut makmum. Bila turun daripada masjid, maka hak pergi ke market, kita panggil peniaga. Hak pergi ke rumah, kita panggil suri rumah. Hak pergi ke sekolah, kita panggil cikgu. Hak pergi ke pejabat, kita panggil pegawai kerajaan. Hak pergi itu ini, kita panggil nama-nama tu. Orang tu duduk. Bila duduk masjid, khatib ucap kepada kita makmum, ittaqullah. Mu sebagai peniaga, takwa pada Allah. Mu sebagai ketua kerajaan, takwa pada Allah. Mu sebagai cikgu, takwa pada Allah. Mu sebagai suami orang, takwa pada Allah. Mu sebagai isteri orang, takwa pada Allah. Mu sebagai anak cucu, takwa pada bapa. Takwa semua sekali. Ini kelebihan Islam, mengajar manusia tiap-tiap minggu. Walaupun tidak tiap-tiap hari, tapi tiap-tiap minggu kita diajar oleh khatib yang mesti baca Quran. Bila kita berkhutbah, kita mesti ambil ayat Quran mengikut keadaan semasa. Masa kemarau ke, masa banjir ke, masa barang mahal ke, masa susah ke, masa berlaku curi rompok ke, ada saja ayat yang diminta sebut oleh khatib pada makmum. Walaupun dia tu raja ke, polis ke, askar ke dalam masjid, semuanya makmum tanggungjawab terhadap takwa pada Allah. Itu dia kandungan besar ayat yang dibaca saya tadi, fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Ayat tadi menyebutkan bahawa walaupun kamu berniaga, jadi orang korporat ke, jadi eksporter ke importer, jangan lupa pada aku. Dalam perniagaan ada takwanya, dalam jual beli ada takwanya, dalam cucu menyucu ada takwanya, dalam tawar menawar ada takwanya. Supaya segala gerak kerja kita dalam dunia ni sambung menjamu sampai ke akhirat. Jangan hanya kita berniaga ni tujuan nak duit je. Tak ingat duit tu boleh tolong kita pakai akhirat ke atau tolong kita sekat dunia. Kalau duit tu sekat dunia je. Kerana ambil duit orang tak bayar. Kerana jual orang panggil semelih. Bun cakap kedah orang itu semelih. Harga wajib banyak. Duit boleh, tapi akhirat kan. Duit tu boleh tolong kita. Duit kita, harta benda kita, pangkat kita, biar tolong kita di dunia sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar. Dia tak boleh buat ini kalau tidak melalui Islam. Itu satu. Yang kedua, kita berbenang pasal Sina Ali. Tadi telah disebut oleh pihak dia sebut. Kita ada Kelantan ni, kita mulai ubah nama daripada nama yang tidak kait kita dengan zaman Nabi dulu pada nama yang boleh ikat kita dengan zaman Nabi. Pasal bulu kubu. Itu pasal bulu kubu. Bulu kubu. Gapo dia benda pas bulu kubu ni hubung kita dengan sejarah akhirat zaman Nabi. Ada. Aku kita tukar dari pasal bulu kubu pada Siti Khadijah.
Dia kerja isteri Rasulullah SAW. Dia korporat, dia eksporter importer. Dia mempunyai modal dan baik dengan pekerja. Maka sebanyak mana pekerja terlibat di pasar puluh hubu, kita harap hok beli baik, hok jual baik, hok pelanggan baik. Semua sekali ingat dia kerja pelanggan apa ni peniaga yang ada dalam Islam. PCB daripada tafsir PCB patah duduk pantai Cinta Beraya. Apa nama kerja baru nama Cinta Beraya. Kita tukar PCB juga tapi tafsir lain. Pasar apa namanya? Kau tahu Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan. Bulan. Dan bulan kita pun tengok. Bulan comel. Sehari cerah dia lagu lain. Malam cerah bulan lagu lain. Dan waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi duduk tunggu Nabi 2-3 hari nak sambut Nabi tu. Dan Nabi sampai ke Madinah kata tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Naik dah bulan. Sebut kata bulan ni bukan sekadar tempat bercumbu, tapi ingat balik sahabat-sahabat Nabi sebut bulan naik. Bulan naik dah. Nabi Muhammad sampai ke Madinah disebut kira bulan. Dunia ketika tu orang mikir merabuk, gelap, macam dia dah gelap. Hak mana halal tak reti, hak mana haram tak tahu, hak mana syurga, hak mana neraka, dosa tak tahu apa sekarang, gelap pekat. Bila mari Nabi Muhammad dia kira bulan naik cerah. Reti dah halal ni, haram tu, jalan ke syurga, jalan ke neraka. Tabung untuk kenali. Dia nak pergi balik nama untuk kenali. Untuk kenali anak Kelantan. Dia banyak, terlalu banyak berjasa pada rakyat Kelantan, bentuk fikiran orang supaya dia menjadi orang yang benar-benar. Orang putih waktu mai tanah Melayu tu masuk Kelantan, dia buat jambatan di Kusia. Dia kata jambatan Gulimat. Pahlawan ni pun ada panggil Gulimat. Nak suruh ingat ke Gulimat. Dia main nak suruh dia kayak Kelantan ni ingat semua pada orang putih Gulimat. Dia pandai. Masalah ni memang cerdik. Dia tiru dia tu. Di pasal putih. Dia duduk tak lama mak apa ni. Dia tinggal wakah so. Wakah tu yang parah. Tuan lagi parah. Nak suruh orang Melayu Kelantan ni apa ni syok mau sebut nama orang putih. Tarikh Kelanda. Kita ada Kelanda hijrah. Atau Kelanda hijrah bentuk di Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam. Apa ni radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bentuk Kelanda. Kelanda bah nak boleh buat Kelanda ni panggil. Lalu ni kita panggil esko lah. Zaman kita ada esko. Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat Nabi. Lagu mana ni? Aku diterima surat bermacam-macam surat. Nama bulan ada Ramadan. Surat ni tarikhnya Ramadan ke Syawal. Tapi tak tahu ke apa. Mikir mu kata begitu, kata begini. Akhir sekali ya, ambil keputusan kita buat Kelanda start daripada hijrah. Jadi lala ni orang Islam guna Kelanda hijrah. Tapi bila orang putih mari, dia buang sikit hijrah tu. Dia bubuh masih. Ramai orang tok rebah, tok guru, tok imam, cikgu, apa-apa guna Kelanda masih 2000 apa ni 2013 tak ada dah orang ingat apa Kelanda masih 1433. Kita di Kelantan ni kita resmi tarikh hijrah bawah duit tuan ku berangkat bawah dulu meresmikan tapi tak dekat. Kenapa orang dia suka hijrah apa dia masih Januari, Februari, Mac, April tak ingat Muharram, Safar bin Awal. Dengan sebab tu bila kita sebut fadilah Ramadan, payah nak faham lah mana fadilah Ramadan. Fadilah ni kita ni duduk di akhir bulan Zulhijjah. Start daripada 1 hari bulan Zulhijjah ni, 2-3 hari lagi ni mempunyai fadilah ni. Walayalin ashrin wal fajr walayalin ashrin. Fadilah fajar, fadilah 10 Zulhijjah, fadilah Qadar. Payah nak faham lagu mana fadilah. Moga Januari tak ada fadilah. Januari, Februari mana ada fadilah. Sunday, Monday, Tuesday mana ada fadilah. Tapi dengan sebab kita sendiri duduk turut apa nama-nama ditinggal oleh penjajah, maka menyebabkan kita tidak terasa sebut fadilah Ramadan. Kerana kita tak ajar dengan fadilah Januari, tak ajar dengan fadilah Februari, tak ajar dengan fadilah Jun, Julai. Kalau kita dengarnya fadilah Ramadan ada. Tapi dengan sebab Ramadan saja kita tak guna, maka payah kita nak tinggi fadilah Ramadan. Ini kesan-kesan kerajaan. Bila kita memegang kerajaan, orang putih memegang kerajaan, dia buat cara dia.
Kita orang Islam bagi kat dia, kita buat cara kita. Ini hadis menyebabkan kita ubah nama-nama tutup pada nama Islam, termasuklah pasal hari ini. Alhamdulillah kita ubah nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Lalu banyak beri khidmat pada Islam. Dengan siapa dia rela duduk tidur atas katil malam orang kepuh Nabi. Orang kepuh Nabi malam akhir Nabi kita berada di Mekah. Sayyidina Ali duduk tidur, ambil selimut Nabi, selimut. Atas dasar kalau orang masuk rumah buka pintu, orang akan bunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu, aku akan bunuh malam ni. Tapi aku nak rela nyawa aku melayar asalkan Nabi Muhammad selamat. Ini satu daripada sejarah yang mesti disebut pada anak-anak kita. Ibu bapa sebut pada anak-anak, cikgu-cikgu sebut pada pelajar-pelajar, kerajaan sebut pada rakyat. Bagaimana khidmat Sayyidina Ali begitu sekali hebat. Sampai rela waktu walaupun dia masih kecil lagi ketika tu, tapi dia rela. Nyawa melayar tak apa, asalkan Nabi Muhammad bin Allah selamat. Sayyidina Ali terkenal dengan juga orang yang sastrawan. Sayyidina Ali terkenal dengan orang sastrawan. Ada sebuah kitab dalam pengajian sastra disebut Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ni ucapan-ucapan Sayyidina Ali. Cukup sastra. Cukup memberi kata hikmat pada kita. Banyak alim ulama menupang keramat dan menupang sastra Sayyidina Ali hasil daripada bacaan Nahjul Balaghah. Tuan-tuan semua perlu baca buku ni, terjemah. Terlalu banyak syarah-syarah dia buat di seluruh dunia mentafsirkan kata-kata Nahjul Balaghah. Ini para hadis semua dari segi dari segi penamaan Kelantan telah banyak menamakan. Kita ada tabung Syamil Mekah, kita ada tabung Tuk Nali, kita ada pasal Siti Khadijah. Quran sendiri banyak surah-surah dia dibubuh nama Nabi. Surah Muhammad ada, surah Nuh ada, surah Ibrahim ada, surah Yusuf ada. Nama-nama orang yang terkenal yang perlu jadikan ikon kita hari ini dibubuh nama oleh Allah. Surah-surah Quran supaya orang tidak tabu mata nak pilih John White ke, nak pilih John Black ke. Tak, ni orang yang kamu kena pilih Muhammad. Sebab tu aku bubuh nama surah Muhammad, aku bubuh nama surah Ibrahim, aku bubuh nama surah Nuh. Ni semua nama-nama ni nama-nama ditetap oleh Allah sendiri dan dinamakan Nabi kita Muhammad pada surah supaya pembaca Quran Melayu ke, Cina Muslim ke, Inggeris Muslim ke, letak ni lah orang yang aku nak turu, baik Nabi Muhammad ke, Yusuf AS, orang Nabi yang dibodek, dia kecek oleh muakkad dia sendiri nak berzina. Tu tak baca dah surah Yusuf. Waghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Satu hari muakkad dia, bini Raja Mesir Aziz Masr nak berzina dengan Yusuf sedang Yusuf anak akak dia, pergi umur dia. Wa ghallaqatil abwab, dia katuk pintu, ghallaqa bukan ghallaqa, tutup kemah betul supaya orang luar tak nampak dia duduk berapa dalam, supaya sorang dalam orang luar tak dengar. Wa qalat haytalak, mai zina dengan aku. Yusuf ni Nabi kata orang comel. Kalau comel ni ada 100 karung, comel ni waktu Tuhan turun 100 karung lah comel. Maka 99 karung Tuhan beri ke Nabi Yusuf. Hak comel-comel seluruh dunia ni bagi-bagi kat sekarang tu. Punya comelnya Yusuf ni ingat siapa? 99 karung comel ni, comel muka, comel kulit, comel basuh, comel ini kena Nabi Yusuf sorry. Tak gila guna makan. Tapi alhamdulillah Rabbi sijinu ahabba ilayya min Rabbi sijinu ahabba ilayya min ma'ani. Ya Allah, baik aku masuk jail lah pada perempuan raja aku. Benda-benda kita sebutlah Quran dinamakan orang macam ni dengan nama surah Yusuf AS. Ini perhatian semua pentingan menama supaya Inggeris apa sebut tadi. Nama Golemat, Jabatan Kosia, tu yang parah. Waktu dia kutip buai habis. Dia sendiri tak buai tapi pandai main tarikh atau kalender hijrah dia buat. Dia tinggal kalender dia tahun Mesir apa semua sekali. Ini mustahab sebab tu di Kelantan ni akhir-akhir ni yang mau minta bandar Kota Baru lalu yang berhormat kita tak ke dia pun nama pasal tu
jalan tu marah dia. Amat kata bukan Tok Guru ni Aziz, Tok Guru sudahlah, full stop situ, Tok Guru. Pada pun nama Tok Binduk, Tok Teri, Tok berapa lagi, Tok Nyadak, baik pun nama Tok Guru. Sebut Tok Guru tu menyebabkan orang Kelantan ni hormat. Kalau Tok Guru khianat tu dia punya pasal lah, tapi kalau sebut Tok Guru apa hormat. Meski belah mana pun kalau sebut Tok Guru apa hormat. Jadi hormat menghormati satu daripada ajaran Islam. Kita bangun pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak kata good morning, kita tak kata apa dah, kita Assalamualaikum. Tanda hormat kita kepada orang. Dan kita beri Assalamualaikum pada orang wajib sebut Waalaikumsalam. Hak beri salam sunat, hak jawab salam wajib. Kenapa? Kerana Islam mengajar kita mesti hormat nyawa orang. Assalamualaikum mana amus pak cik, amus selamatkan. Hari tu pak cik, amus tak akan ganggu. Kerana amus wayak dah ke malaikat. Tuhan dengar, pak cik Assalamualaikum. Nyawa pak cik amus selamatkan. Anak bini pak cik amus selamatkan. Rumah tangga pak cik amus selamatkan. Air muka pak cik amus selamatkan. Agama pak cik amus. Itu mana Assalamualaikum. Pada orang dengar jawab wajib Waalaikumsalam. Dan dia nak selamat kawan enggak? Kamu selamat jugalah harta benda dia muka. Ini ajaran Islam yang banyak orang tak kemuka barang. Tu lu puisi molek. Mak bapak kita royak anak jak kecil lagi dalam lagu ni. Cikgu kena royak kecil daripada pelajar-pelajar dia. Kajian juga kena ajar rakyat dia. Oh Islam selamat. Oh dia kata Islam ni ganah lah teror tu. Orang lain bukan kita tu. Itu orang Melayu bukan orang Islam tu. Itu orang Arab bukan orang Islam tu. Kalau kita orang Islam tu selamat. Tak banyak kerja polis. Kerja polis dia ambil lalak ya di balai polis. Kenapa? Orang tak curi. Kenapa? Menjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tak curi, orang tak merokok, orang tak menyamar, orang tak nakubi. Tapi oleh kerana berlaku sekarang ni tak serupa dengan Islam aja, dia suruh Melayu aja, boleh menyakitkan kita. Ini jadi masalah. Sebab tu menamakan sesuatu cukup penting dalam secara hidup kita orang Islam. Kalau ada yang sekalian, hamba uzur ni. Jadi hamba sekali lagi banyak lagi mendohon pegawai hamba tulis tapi hamba nak putih sekatu mudah-mudahan insya-Allah pasal Sina Ali, kompleks Sina Ali ni betul-betul memberi gambaran yang cukup baik dia pelaksanaan secara Islam dan pekerjaan Nabi kita Muhammad SAW melalui Sina Ali sallallahu alaihi Muhammad ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Pelaks perasmian Pasar Sayyidina Ali Kuk Anas akan ditandatangani oleh Yang Hormat Tuan Guru Datuk Dr. Setiawan Malaysia Kelantan. Pasar untuk menyaksikan sendiri keadaan pasar yang baru